والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita merafakkan rasa syukur kita lah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala dia masih lagi beri kita peluang untuk kita dapat imarahkan masjid lah, imarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ni satu nikmat yang sangat besar sebenarnya. Bahkan ada saudara Islam kita ni dia tak dapat nak merasailah nikmat seperti penduduk-penduduk di negeri Pahang ini, yang walaupun kita berhadapan sekali lagi dengan PKP, tapi alhamdulillah pada kali ini keberlangsungan institusi masjid dapat diteruskan. Alhamdulillah juga institusi-institusi agama, anak-anak pelajar dapat terus membaca Quran siang malam, institusi pondok terus dapat mengulang kaji kitab-kitab agama. Jadi ini sebenarnya nikmat yang sangat besar. Maknanya kita masih lagi dapat mengukuhkan hubungan kita dengan Allah, dapat mengimarahkan masjid-masjid Allah dalam keadaan kita diuji, dalam keadaan kita sedang diuji dengan pandemik ini. Makin dekat hubungan kita dengan Allah. Kerana itu adalah antara tujuan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang itu lagi banyak diuji, makin dekat dengan Allah. Semua ayat-ayat Al-Quran bila menceritakan ujian, maka di akhir ayat itu akan dipesan, akan diberi peringatan, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Alladzina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka musibah, inna lillahi, mereka akan kembali pada Allah. Inna lillahi, mereka akan membawa diri kepada Allah. Jadi alhamdulillah pada PKP kali ini Allah Ta'ala hayya al-asbab. Allah Ta'ala telah hidangkan kepada kita asbab untuk kita makin dekat dengan Allah. Jadi tuan-tuan, gunakanlah nikmat ini dengan baik. Tuan-tuan, nikmat dapat imarah masjid, jangan tinggal masjid tuan-tuan. Jangan tinggal rumah Allah apabila kita diberi peluang. Ada orang-orang Islam kita, saudara-saudara kita tak diberi peluang, terpaksa buat surat, terpaksa buat memorandum kepada pimpinan-pimpinan. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah cetuskan inayah, taufik kepada pemimpin-pemimpin di negeri kita. Alhamdulillah, ini cetusan inayah taufik ni diberi kepada hamba-hamba Allah yang khusus. Alhamdulillah Allah Ta'ala cetuskan kepada pemimpin-pemimpin negeri kita. Boleh sahaja bahawa mereka tak nampak, tetapi Allah Ta'ala beri inayah, beri taufik. Alhamdulillah. Ini nikmat yang perlu untuk kita rasakan. Rasakan syukur dapat Allah, dapat dapat terus dapat mari masjid, dapat terus mendapat sembahyang di rumah Allah. Rumah Allah masih dapat dimakmurkan. Allah ini tidak ada nikmat yang lebih besar. Sebab masjid ni tuan-tuan, dia seolah-olah nadi kepada satu tempat. Jadi bukanlah benda yang baik sebenarnya, walau apa saja pandangan yang kita boleh sebut, tapi bukanlah satu benda yang baik apabila nadi di satu tempat itu mati, gelap. Maknanya benda itu sebenarnya tak memberi sangat, bukan tak memberi, sangat tak memberi impak yang baik kepada penduduk di sekeliling. Masjid ni nadi, kalau dia kuat,
Kalau dikencang, kuat, makmur, insya-Allah banyak kesan-kesan. Inilah tempat turunnya rahmat. Masjid ni tuan-tuan, dia bukan sebarang bangunan. Afdalul biqa'i ila Allah masajiduha. Seafdal biqa', seafdal ada tempat di atas muka dunia ni, tempat paling afdal tapak masjid. Masajiduha. Masjid. Jadi kalau sini molek tuan-tuan, nadi di sini molek, insya-Allah banyak benda hak tak baik di keliling kita Allah Taala akan hilangkan. Benda tu penting. Alhamdulillah Allah Taala beri kita. Allah Taala beri kepada kita penduduk negeri Pahang khususnya. Dan kita doakanlah, jangan lupa doakan agar saudara-saudara Islam kita di seluruh negara juga insya-Allah mudah-mudahan diberi peluang juga. Diuji tapi mereka tak memutuskan, ujian itu tak memutuskan mereka daripada Allah. Ujian yang tak memutuskan mereka daripada mengimarahkan masjid-masjid Allah. Ujian, ya semua ujian belaka, tapi ujian yang tak menyebabkan kita ini jadi ke belakang, bahkan ujian menyebabkan kita makin ke depan, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. La ilaha illallah. Kita sambung. Kalau yang versi Jawi ni muka surat 133. Kalau Jawi lah, hak Jawi dengan saya ni 133. Hak Rumi saya tak pasti, tuan-tuan kena cek balik. Hak Rumi ni nombor 7. Yang ketujuh daripada bahana-bahana lisan, penyakit-penyakit lisan, yang ketujuh ni mendoakan celaka bagi orang lain. Kalau yang keenam melaknat. Betul ya? Yang keenam melaknat. Yang ketujuh malam ni kita nak baca, antara penyakit-penyakit lisan juga, penyakit-penyakit lidah adalah mendoakan kecelakaan bagi orang lain. Ini pun tak boleh juga tuan-tuan. Ini bukan maslak para salihin. Senang-senang nak doakan kecelakaan pada orang lain. Ini bukan cerita hak ni. Dia bukan cerita boleh ke? Bukan cerita boleh tuan-tuan. Memang kalau tidak tak ada lah dakwatul mazlum tu kan. Dakwatul mazlum ni kan doa orang yang dizalimi. Nabi suruh kita takut bimbang doa orang dizalimi. Seolah-olah bila orang dizalimi dia ada hak nak berdoa. Hak bukan cerita pasal hak. Hak satu, sabar satu benda yang lain. Saya ada hak. Contohnya kalau ada orang hutang kita, contoh hutang tak bayar lah, ada hak kita minta. Berapa tak ada hak ni? Tapi ada satu lagi situasi kita tahu dia susah. Dia sangat susah, keluarga yang sangat susah, tapi dia ada hutang kita, orang miskin. Kita ada kelebihan. Kita ni pula alhamdulillah lah. Okey. Bukankah menjadi hak kepada kita untuk kita minta? Ya memang. Hutang bila nak bayar? Tapi orang yang kita tahu dia susah, boleh juga menjadi satu keadaan kita ni, tak apalah, saya halalkan lah, tak apalah, alhamdulillah, doalah kebaikan. Itu boleh. Sama ni doa pada kita dizalimi, doa kecelakaan tak baik pada orang boleh. Tetapi wa in ta'fu, jika kamu maafkan dia, fahuwa khairul lak, maka itu lebih baik kepada kamu. Dalam situasi itu, situasi memang berat hati nak memaafkan, tapi hak baik untuk kita di akhirat, hak itulah hak baik. Dan doa tak berdosa pun. Bila betul kita dizalimi, adakah berdosa doa kepada orang yang menzalimi? Tak berdosa dari segi dosa lah. Itu khabar dari segi hak, ada tak gugur hak tu. Orang kita dah terzalimi, boleh tak saya nak doa biar dia kena apa-apa? Boleh. Tapi kita hidup di dunia ni kan nak cari habuan hak keuntungan kan, keberuntungan di akhirat. Orang kalau nak cari untung tak, dia takkan buat benda hak, walaupun tak untung, walaupun tak rugi, dia takkan buat. Betul tak? Mana ada orang menega asal jangan rugi, biar tak untung. Itu kena tak jautan lah. Mana ada orang gitu tak? Saya nak menega asal jangan rugi, walau tak untung 1%. Jadi macam sia-sia lah pula.
Okey, yang ketujuh, kata Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang ketujuh, mendoakan celaka bagi orang lain. Bahasa Arab panggil ad-du'a 'alal khalq, berdoa kepada makhluk-makhluk Allah, bukan berdoa kepada. Bahasa Arab ni canggih tuan-tuan. Macam kalau kita kata ad-du'a 'ala, kalau 'ala, kalimah 'ala maknanya kecelakaan. Kalau kita kata ad-du'a ilal huda ataupun ad-du'a ilan nas, berdoa untuk manusia. Kalimah 'ala dengan ila tu dibawa pada pengertian yang berbeza. Kalau 'ala ni seolah-olah 'ala. Sebab tu hujjatun alaina wa hujjatun lana. Ya Allah, jadilah Quran itu hujjah kepada kami, jangan hujjah atas kami. Kalau kalimah 'ala, hujjatun alaina, dia akan jadi seolah-olah pendakwaan ke atas kita. Tapi kita tak nak Quran ni biar jadi hujjah kepada kita. Maksudnya dia akan jadi peguam bela kepada kita. Quran ni kadang-kadang dia boleh jadi hujjatun alaina, pendakwaan. Kamu baca Quran tapi kamu tak beramal dengan Quran. Kamu baca Quran tapi kamu sebut di situ laknat Allah ke atas orang yang zalim, tapi kamu buat zalim. Quran yang akan jadi buat dakwaan kepada kita. Kamu baca aku, kamu tak beramal dengan aku. Kamu baca aku tapi tujuannya kerana kamu nak tunjuk kepada kebolehan suara kamu. Kamu baca aku tapi bukan kerana Allah. Itu boleh jadi pendakwaan. Patut beza hujjatun lana la alaina. Ya Allah, jadikanlah Quran itu sebagai hujjah kepada kami. Hujjah kepada kami ni, masya-Allah, esok Quran jadi saksi untuk kita. Tapi jangan dia menjadi saksi pendakwaan, itu alaina. Sebab tu dia kata ad-du'a 'alal khalq, berdoa kecelakaan ke atas makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah, kata Imam Ghazali, maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mendoakan celaka terhadap sesiapa sahaja daripada kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja daripada kalangan makhluk Allah. Walaupun tuan-tuan, walaupun bila sebut makhluk Allah ni sifatnya umum lah. Bila sebut kata makhluk Allah, umum ni makhluk Allah, termasuk daripada kalangan Islam dan juga bukan Islam. Sama ada nak mendoakan kecelakaan tu kepada orang Islam ataupun bukan Islam. Kita dah belajar itu. Dia kata boleh doa, tapi kalau doa yang sifatnya umum. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang nak memerangi Islam. Orang-orang, siapa sajalah yang dia ada niat nak memusuhi Islam, memerangi Islam, menghancurkan Islam, hancurkanlah dia. Siapa-siapa je lah ya Allah. Kalau boleh elokkan doa dengan bikhususil isim. Bikhususil isim iaitu dengan khususkan nama. Elokkan, sebab kita sebenarnya hakikatnya kita tak tahu apa benda yang hakikat yang sebenar. Jadi bila kita dah tak tahu hakikat sebenar apa, umum. Sebab tu kalau doa-doa qunut nazilah tu, mana ada doa yang khusus? Tak ada. Semuanya sifat doanya Allahumma aslih lana wa Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Ya Allah, jangan hancurkan kami, hancurkanlah orang yang kalau dia hidup. Allahumma la tuhlik wa ahlik man fi halakihi. Ya Allah, jangan hancurkan kami, tetapi engkau hancurkanlah ya Allah orang yang kalau dia ni hancur, kalau dia ni binasa, Islam akan berjaya. Apa kau umum tu? Ya Allah, siapa saja ya Allah, kalau dia ni binasa ya Allah, Islam akan naik. Hari ni Islam tak naik sebab ada dia. Tetapi tak kata siapa dia, tak kata orang ni, wala presiden ni, wala orang. Waktu lagi baik lah. Waktu lagi baik, jangan khususkan nama.
Ya Allah, contoh kalau umum lah, ya Allah, siapa yang menzalimi aku, ya Allah, kau berilah peringatan pada dia. Tak apa. Kau nak doa juga, dia kata kau nak doa juga, jangan doa dengan khusus. Kalau nak doa juga, nanti dia akan bahas di sini. Nak molek doa ke tak doa, tapi kalau nak doa juga, jangan doa secara khusus. Jadi dikata memelihara lidah kita daripada mendoakan kecelakaan. Dan jikalau ada seseorang menzalimi engkau, nasihat Imam Ghazali, kalau ada orang sungguh memang dia zalimi kita, takkan tak ada doa ke dia? Dia nipu kita, banyak pula tu. Maka lebih baik, kata Imam Ghazali, serahkanlah urusannya kepada Allah. Ya Allah, kau buatlah apa saja, ya Allah, yang di sisimu ini dikira baik. Sebab barangkali ada orang zalim pada kita, rupanya Allah Ta'ala kehendakkan hidayah untuk dia, sebab kita serah pada dia kan. Kita serah pada Allah. Ya Allah, engkau lihat dia ni guana, ya Allah, kau buatlah mengikut kehendakmu, ya Allah. Rupanya ada orang Allah Ta'ala nak beri hidayah, bukan nak celakakan dia. Kita doa minta kecelakaan, tapi Allah Ta'ala ini berkehendak nak beri dia hidayah. Seperti doa Nabi SAW kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar. Allahumma a'izzal Islam bi ahdi Umar. Ini doa Nabi pada siapa ni? Doa Nabi kepada Abu Jahal. Ya Allah, tuan-tuan pun tahu siapa Abu Jahal. Tapi Allahumma a'izzal Islam bi ahdi Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang bernama Umar. Dikatakan gelaran Abu Jahal juga, nama dia juga adalah Umar bin Hisham, dan juga Umar Al-Khattab. Ya Allah, tolong muliakan Islam ini, ya Allah, dengan salah seorang. Maknanya Nabi nak, walaupun orang yang sejahat Abu Jahal, Nabi nak ada hidayah. Nabi nak sampai hidayah pada dia. Oh, besar jiwa Nabi, tuan-tuan. Orang macam mana teruk pun, tuan-tuan, bukan kita ni nak terus, nak ada niat dalam hati kita biar dia terus teruk dengan keterukannya itu, biar dia ni terus ke belakang dengan perbuatan-perbuatannya. Bahkan dalam hati kita patutnya, tuan-tuan, ada, ya Allah, beri dia hidayah, ya Allah. Ya Allah, kalau kau nak beri hidayah, ya Allah, bagilah dia hidayah, ya Allah. Mana jauh dalam lubuk hati kita ini nak kebaikan kepada orang Islam yang lain. Betul? Maknanya cuba bayangkan orang yang teruk tu, anak beranak kita, tuan-tuan. Adakah kita akan minta supaya dia ni terus jadi teruk dengan keadaan dia? Biarlah dia mati keadaan begitu, tuan-tuan. Kalau kita ada keluarga yang jahat sekalipun, tuan-tuan, tak? Adakah tuan-tuan akan doakan biarlah dia terus mati dengan kejahatan? Tak. Mesti kita nak doa hidayah. Tuan-tuan, kasih kepada orang Islam ini, la yu'minu ahadukum, tanda kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia dapat mencintai saudara Islamnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ahli maksiat bukan orang bukan Islam. Ahli maksiat orang Islam, paling kuat pun fasik. Tapi kita cinta hidayah kepada diri dia seperti mana kita cintakan hidayah untuk diri kita. Suka tak jadi diri kita ni Allah Ta'ala jadikan ahli ta'ah? Suka? Demikianlah aku suka ketaatan itu duduk pada saudara-saudara Islam aku. Masya Allah, ni orang yang jiwanya besar. Suka tak kita ni bertaubat daripada dosa? Suka. Ya Allah, aku sangat suka, ya Allah, bahawa saudara-saudara Islam aku ini sentiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertaubat. Kawan yang sejati, tuan-tuan. Cerita bab kawan ni. Dalam Hasyiah Baijuri, dia kata siapa sahabat sejati? Sadiq, dia panggil sadiq, kawan. Ini tuan-tuan, kalau nak cari kawan, kena cari kawan macam ni. Kawan yang sejati siapa, tuan-tuan? Wahwa, kawan sejati adalah wahwa man yafrahu li farhik wa yahzinu bi huznik. Kawan yang sejati adalah kawan yang akan gembira dengan kegembiraan kamu, dan dia akan bersedih dengan kesedihan kamu.
Tuan-tuan kalau nak cari sahabat, tuan-tuan kena cari sahabat hak begini. Ni baru sadiq. Khalil lain lagi, khalil lain, khalil. Habib lah sekali, habib. Habib lagi lain. Habib maknanya orang yang rapat, terlalu rapat, yang dia ni mencintai kita. Makam yang paling rendah sadiq. Tapi cukup dah sadiq ni. Kalau ada kawan yang macam ni, tuan-tuan, masya-Allah lah, dia akan gembira dengan kegembiraan kita. Maknanya kalau kita mari cerita ke dia lah, kita mari cerita ke dia tentang kegembiraan kita. Alhamdulillah, anak aku dapat cemerlang. Dia punya gembira macam kita punya gembira. Sebab ada orang kawan yang tak baik, kalau kita cerita tentang kegembiraan kita, dia jadi macam dia macam biasa tu. Tu kawan yang hasik tu. Kita cerita tak? Biasalah, anak aku gitu juga. Kita kena rasa gembira dengan kegembiraan dia. Itu kawan yang baik. Tuan-tuan ukur lah. Sukatlah nak kawan boleh belaka, tapi kawan yang sejati. Maknanya kalau kita gembira, masya-Allah dia juga gembira. Dan kita pun biar usaha jadikan diri kita ni kawan yang sejati kepada orang lain. Lepas tu anak kawan kita berjaya, kita ni pergi ucap tahniah. Kadang-kadang kawan yang baik ni kita sendiri akan beri hadiah. Kepada anak. Sebab apa? Macam anak kita. Macam mana dia gembira dengan anak dia, kita juga akan gembira dengan anak dia. Itu kawan yang sejati. Wa yahzan bihuzni, dan dia akan bersedih dengan kesedihan kamu. Kalau kawan dia berada dalam satu musibah, dia merasai kesusahan kawan dia tu. Allah, macam mana dah dia? Allah merasai kesusahan sahabat yang berada dalam kesusahan. Macam manalah hidup dia. Ada? Allahu akbar. Macam sini lah kat Maran ni lah, masa banjir, cenor pun masya-Allah, cenor lah. Bukan masya-Allah dah, astagfirullah dah tuan. Masya-Allah ni kena tahu juga nak letak mana kan. Masya-Allah. Masya-Allah ni benda-benda yang takjub ni, benda yang takjub yang baik. Benda yang takjub yang baik. Jangan tengok maksiat, masya-Allah. Salah tu. Tengok maksiat, tengok orang pakai ketat-ketat perempuan, masya-Allah. Salah tempat tu. Itu dia jadi takjub pula dah dengan maksiat. Kalau benda yang tak baik ni, kita pun juta astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Allah, pergi semalam kita ke Cenor malam. Ustaz Ahmad Rujahan Cenor ni satu ada pondok pokok. Alhamdulillah pondok pokok ni ramai orang datang, betul. Tapi ada orang kereta dia berhenti sampai situ je. Dia tak pergi jalan depan sikit lagi, ada masjid lama. Lepas tu ada sempang 3 tu, masuk pula kiri pula. Cerok sikit lah. Masuk seolah masuk jalan sempit sikit lah. Ada pondok Ribat At-Taufiq, Ustaz Ahmad Rujahan. Dah berapa hari dah lepas banjir tu Ya Allah, teruk lagi tuan-tuan. Orang kalau maknanya orang bukan, mana sekarang ni orang-orang macam tu tuan-tuan, tak balik rumah lagi. Kita ni tak ada benda dah. Hak ni tak balik rumah lagi, tak balik lagi. Dah berapa hari dah. Sebab orang mungkin tahu, orang kata hantar makanan dah banyak tuan-tuan. Telur siapa busuk dah telur. Tak cakap makan telur dah tak. Siapa busuk dah telur tu. Jadi duk bagi hantar makanan, kena hantar tenaga juga tuan-tuan. Nak duduk mana rumah, dinding tercabut lagi, lantai tak betul lagi. Jadi pergi kena tengok keperluan juga. Pergi bantu banjir ni tuan-tuan, jangan kerja buat barang je. Kena tengok keperluan. Ni nak balik rumah ni. Ustaz Ahmad Rujahan tak balik lagi. Sebab nak balik guna rumah duk berlubang lagi.
Jadi dia nak balik dah, nak duduk dah pondok, dia nak berjalan lah, budak-budak nak balik. Kalau ada tenaga kerja, kalau kita ada kekuatan, maknanya kalau benda hak material ni, alhamdulillah, insya-Allah dah penuh dah. Pondok jadi tempat letak barang jadi penuh dah. Orang kata kadang-kadang hujan ni tak boleh minta hujan sampai banjir, tuan-tuan, tak? Kalau kemarau minta lah hujan, bila banjir kena minta doa pula. Ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Sebab kadang-kadang hujan boleh dimudarat. Samalah barang banyak ni sampai tak ada tempat dah nak letak, penuh dengan barang. Dia perlu pada kemahiran pertukangan, nak betul balik rumah hak tak molek. Maksudnya maknanya nak kena cari benda-benda yang macam mana orang tu dia boleh melangsungkan kehidupan dia hak normal sebelum berlaku banjir. Amda dalam rumah dia ni, amda tak ada. Selepas hari yang keberapa dia main gitu je. Tak boleh nak hidup lagi lah, tak boleh nak kembali balik nak mengajar. Dia kan nak mengajar. Pondok dia macam mana, madrasah dia nak start mengajar dah ni. Tak boleh nak mengajar kerana tak lengkap. Tuan-tuan dekat sini, tuan-tuan, ada ruang boleh pergi Pondok Ribat At-Taufiq. Pergi dah tuan-tuan, lebih dekat orang Maran. Ribat At-Taufiq, jumpa Ustaz Ahmad Rujahan. Tanya dia ada benda lagi boleh bantu. Ada tak mau, tuan-tuan, ada. Seorang diri je kawan tu, seorang diri. Ada lah orang mari je lah, tapi ada. Kalau mari bawa tenaga, bagus, baik. Itu keperluan dia sekarang. Baik. Kemudian dia kata dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu thumma yakunu lidh-dhalimi fadlun 'indahu yutalibuhu yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang terkena zalim itu mendoakan celaka ke atas orang yang menzaliminya. Okey, dia kena zalim, dia pun doa, ya Allah, celakakan dia, zalim aku, dia menipu aku, contoh ya Allah, balaslah dia, sebut nama terang-terang dalam doa dia. Sehingga sesuatu kecelakaan yang dibalakan ke atas orang yang zalim itu melebihi daripada balasan yang patut diterima. Tuan-tuan, ini kena jaga ni, tuan-tuan. Kita doa ke orang zalim kan, dia zalim ke saya, ya Allah, balas dia, Allah. Tapi kita doa terlebih sangat. Doa tu sampai melampau-lampau dalam doa kecelakaan, sehingga apa yang dia terima itu lebih daripada apa yang kita kena zalim daripada dia. Maka orang yang pada mulanya zalim tadi telah menjadi kena zalim pula. Nabi SAW kata, summa yakunu lidh-dhalimi fadlun 'indahu. Jadi lebih kau dia pula dah. Dia pula berkelebihan pada ketika ni. Hak bala mari ke dia lebih daripada apa yang dia buat pada orang. Jadi mari kelebihan kat dia. Lalu ia menuntut haknya pada hari kiamat nanti. Ke akhirat dia mari jumpa kita pula. Mana kita pula jadi status orang yang menzalimi orang dengan doa kita. Menzalimi orang dengan apa? Dengan doa kita. Doa kita yang kelampauan pada dia. Allahu akbar. Baik. Kemudian ada seorang yang sangat banyak memaki Hajjaj bin Yusuf. Tuan-tuan biasa dengar nama dia tak? Hajjaj bin Yusuf. Dikatakan dia adalah merupakan seorang gubernur di Kufah. Alim, tuan-tuan. Hajjaj bin Yusuf ni masya-Allah, seorang hafiz Quran, dan Quran dia sangat lancar. Dia boleh baca Quran kat belakang, tuan-tuan. Hajjaj bin Yusuf, Quran yang lancar, dia boleh baca Quran daripada belakang. Macam tuan-tuan tak? Tuan-tuan lancar Fatihah tak? Boleh baca kat belakang kan? Boleh, pasal tuan-tuan lancar Fatihah. Tapi cuba baca Qul a'udzu billahi, tengok. Spontan Cuba baca Qul a'udzu billahi daripada belakang. Dari depan dia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
minal jinnati wan nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Cuba baca. Kalau Fatihah mungkin boleh, tapi takut tak boleh juga Fatihah tak? Jeng juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba tuan baca Maliki yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi orang yang mantap Quran ni, Quran mantap, Masya Allah, dia boleh baca tuan-tuan daripada belakang. Oh, ini orang mantap. Dia yang banyak buat teknik ni, wallahu alam, dikatakan teknik Turki yang duduk mengaplikasikan teknik ni dekat Pahang ni tuan-tuan, Ustaz Bahar kan, Ustaz Bahar Pekan. Dia yang asal buat teknik ni dekat Mahat Tahfiz Sultan, Mahat Tahfiz, orang panggil Mahat Tahfiz Raja lah, di Pekan lah, Sempang Traffic Light. Dia asal jadi budak-budak dia, Masya Allah. Dan selalu yang di testimoni ni, orang buat testimoni ni, daripada hasil keluaran dia, anak Haji Hasanuddin Temeloh yang tanding Kerbau tanding anak pada Tuan Haji Hasanuddin tu sekarang ni mengajar di sana. Dulu anak dia ni, Masya Allah, dia sekala testimoni sistem ni diguna anak dia, pasal anak dia Masya Allah. Sekarang ni anak dia mengajar dekat Ma'atafi Turath, Masya Allah. Quran masih bukan Fatihah je tuan-tuan. Fatihah boleh ni surah Yasin, cuba baca terbalik tengok surah Yasin dengan kita terbalik tuan-tuan. Baca daripada ayat akhir. Maknanya itu bukan kata bagus baca kat terbalik tu, tapi dia punya sistem boleh jadi lancar tu pasal dia punya mantap. Dia boleh baca daripada belakang. Maksudnya nampaklah, maksudnya ayat tu sebutir-sebutir nampak. Macam kita baca Fatihah lah. Kita Fatihah ni, Masya Allah, surah yang kita paling lancar sekali Fatihah lah tuan-tuan. Mana pernah mikir baca Fatihah? Lepas Maliki yaumiddin tuan-tuan mikir tak? Iya ke? Mana ada mikir? Mari selalu. Kalau mikir juga berat sangat tu berat benang. Berat nanang. Lepas Maliki yaumiddin apa? Takkan sampai begitu tak? Maliki yaumiddin. Tak ingat. Sebab mantap. Quran 30 juzuk ni, dia punya lancar macam lancar Al-Fatihah. Lepas tu ada tuan-tuan guru sama yang bahagian hafiz Quran ni, dia dalam doa dia kata, ya Allah, lancarkanlah Quran aku seperti Fatihah. Sebab Fatihah memang lancar Fatihah. Main di mulut gitu je. Bila-bila je boleh baca. Siang, malam, pagi, petang boleh baca. Tebuk je. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Boleh jawab selalu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dia pun jawab amin gitu. Memang mantap lah. Mantap. Nak 30 juzuk macam tu. Dikatakan Hajjaj bin Yusuf ni, dia punya Quran dia, Masya Allah, masih lancar. Alim. Bukan sekadar hafiz Quran. Alim. Dia ni zaman Muawiyah, zaman Khilafah Umayyah. Hajjaj bin Yusuf ni dikatakan zaman Khilafah Umayyah. Orang alim, jadi gubernur. Alim, tapi banyak buat zalim. Banyak buat zalim lah. Jadi gubernur dikatakan banyak lah. Kita khawatir juga sebenarnya nak baca-baca, nak cakap-cakap gini, tapi takut kita melebih-lebih lah menzalimi dia kan. Takut terlebih-lebih kita mendatangkan biografi latar belakang yang dia tak buat. Tapi dikatakan dia ni banyaklah buat zalim tu. Ada waqilah tuan-tuan, saya tak pasti. Waqilah, banyak buku-buku yang kita baca. Sebab kita bimbang nak sebut kita baca dalam buku ni, takut ada unsur-unsur pengaruh-pengaruh Syiah. Pengaruh Syiah ni bila nak kata, dia kata lebih. Khususnya zaman Bani Umayyah ni lah. Sebab Bani Umayyah ni memang sangat tak disenangi lah, sebab dituduh sebagai perampas khilafah daripada ahli bait. Takut
Memang ada banyak buku tuan-tuan. Saya tak boleh pegang belaka buku tu. Kena baca betul-betul sumber. Kalau buku-buku orang mutaakhir ni, banyak dah saya baca. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan tu, kuat dia kecam. Itu kalau duk kecam Muawiyah tu mesti Syiah tu. Tak ada orang duk kecam Muawiyah. Sebab Muawiyah ni sahabat. Mana boleh kecam? Banyak tokoh-tokoh ulama ahli bait pun tak nak bercerita pasal hal ni. Ya, walaupun dia tokoh ahli bait. Tak nak. Layaklah kalau dia nak katalah pasal orang duk bunuh Tok Ki dia lah. Kalau kira-kira gitulah tak. Duk bunuh Tok Ki dia. Tu pun tawakuf sebab dia memuliakan para sahabat. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ashabi kan nujum. Sahabatku seperti bintang di langit. Mana boleh kata kau sahabat? Begitulah juga Hajjaj bin Yusuf ni bukan sahabat lah, orang bawah, tapi dia duduk dalam suasana tu kita bimbang. Tapi memang banyak sebut dalam kitab ni, dia ni sangat kuatlah menzalimi orang dari segi sudut apabila orang-orang ni bercanggah dengan pemerintah. Banyak nyawa yang terkorban di tangan Hajjaj bin Yusuf. Tapi tengok mauqif tapi ni nak kira orang yang sempat, sahabat yang sempat zaman Hajjaj bin Yusuf. Ada sahabat dikatakan Abu Darda sahabat Nabi dah. Abu Darda sempat sembahyang di belakang Hajjaj bin Yusuf. Ramai sahabat. Ibnu Abbas dikatakan ini sahabat-sahabat yang jenis muda lah, yang umurnya panjang. Sempat zaman Bani Khalifah Umayyah. Zaman Khalifah Umayyah ada di antara mereka itu bukan sahabat, tapi sahabat ada sembahyang di belakang orang-orang ni. Di sini para fuqaha menjadikan hujah sah ke tak sah sembahyang di belakang orang fasik. Imam yang fasik sah ke tak sah? Sah. Dia ambil hujah mana? Hujah ada sebahagian sahabat yang masa tu mereka ni sahabat, orang biasa lah. Orang biasa zaman tu tak pegang jawatan. Tapi hak pegang jawatan adalah daripada kalangan orang-orang yang zalim macam Hajjaj bin Yusuf ni. Tapi mereka tengok Hajjaj masa jadi imam, mereka jadi makmum. Di sini kata ulama jadi hujah dalam mazhab, kata semayang di belakang orang fasik ni sah, tapi aulanya kalau ada jemaah lain semayanglah dengan jemaah lain. Aula. Imam tu imam fasik, imam ahli bidah. Aula tak apalah. Patutnya jemaah hak ramai lebih afdal daripada jemaah sikit. Itu asal dia. Jemaah yang ramai lebih afdal daripada jemaah yang sikit. Mana contoh masjid ni ramai. Contoh ada contoh masjid ni ramai. Tapi surau sikit je orang. Surau. Mana afdal lah sembahyang di? Afdal sembahyang tempat ramai. Afdal. Tetapi dikecualikan beberapa permasalahan. Antaranya adalah imam di tempat ramai itu fasik. Tak apa, biar saya sembahyang dengan tempat sikit lebih afdal untuk saya. Okey, imam yang ramai itu imam ahli bidah. Tak apa, biar saya sembahyang dengan jemaah sikit. Okey, ada orang juga. Okey, ada jemaah ramai di masjid sana. Jemaah surau saya ni sikit, ada 3-4 orang je. Tapi dia ni pula, masya-Allah, orang yang ada daur, ada peranan. Dia kalau dia tak ada, tak hidup surau tadi. Memang 3-4 orang je. Tapi ta'attala bi ghaibih. Dia kalau tak ada surau tu, kalau dia pergi lari masjid nak cari fadilat ni, pergi masjid, surau tu tak hidup. Ketika ni kita kata afdal dia ni biarlah mayang 3-4 orang, sebab dia ni menjadi perhatian orang. Orang duk tengok ke dia Orang surau kawasan taman kecil ni duk tengok ke dia. Dia ni kalau ada haji ni aku marilah. Kalau tak ada haji ni aku tak boleh, aku tak ada imam, takut. Rela mayang rumah seorang. Nampak lagi surau tengok motor haji lu, ada tak haji? Tak ada haji ni. Tak lagi surau jadi imam talak ni susah. Hari-hari qul huwallahu ahad wal zinnah. Kalau talak juga gitu tak? Jadi afdal untuk dia sembahyang dengan jemaah yang sikit, walaupun di sana ada jemaah yang ramai. Jadi dia kata ada seorang yang sangat banyak memaki Hajjaj. Imam Ghazali kata, Imam Ghazali pun khabar Hajjaj ni, masya-Allah. Teruklah Hajjaj ni. Tak molek lah. Alim, hafiz Quran, tapi fasik lah. Banyak orang zalim kat orang. Okey. Tapi jadi ada orang ni nak maki Hajjaj.
Maka berkata kepadanya oleh seorang ulama. Ulama ni nasihat ke dia. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah akan menyeksa orang-orang yang memaki Hajjaj dengan lidahnya seperti halnya Allah menyeksa Hajjaj kerana kezalimannya kepada orang lain. Dia kata kamu hati-hati lah. Kamu duk maki seorang Hajjaj memang zalim, tapi kamu duk hari-hari maki ke dia. Jadi Allah akan menyeksa kamu di atas dasar makian kamu pada orang tadi. Maknanya orang dosa ni pun tuan-tuan tak boleh maki. Tak boleh tuan-tuan. Jangan biasakan kita jadi berdosa pula, menambah dosa bila kita bermuamalah dengan orang berdosa. Jangan tuan-tuan. Salah tu. Tuan-tuan tak boleh nak kecam-kecam. Bahasa orang ini kecam. Kecam orang. Walaupun dia tak ahli maksiat, jangan nak kecam. Sebab tu jadi dosa lain pula. Dia dosa dia dengan Allah. Kita yang maki dia jadi dosa kita pula. Ni ulama ni nasihatlah orang tu maki Hajjaj. Dia kata Allah akan azab kamu, seksa kamu sebagaimana Allah mungkin akan menyeksa Hajjaj bin Yusuf sebab zalim ni. Tapi kamu juga sekarang ni telah berlaku zalim kepada Hajjaj bin Yusuf. Jangan tuan-tuan. Jangan duk makilah, maki. Tuan-tuan nak pergi nasihat dia, tuan-tuan katakan, tuan-tuan boleh beri dia teguran, tuan-tuan pergi jumpa dia lah. Jangan tuan-tuan maki dia dalam Facebook. Tuan-tuan maki dalam Facebook, maki ke ni lah. Tak. Hari ni orang kata, orang panggil apa ni? Jabatan netizen panggil. Jabatan netizen. Dia kuat maki orang dalam Facebook. Allah, banyak orang berdosa tuan-tuan ni. Banyak orang menzalimi orang tanpa sedar. Haram memaki orang yang berdosa. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Maki ni cerita lain, dosa dia dengan Allah. Kita maki dia tu kita pula dapat saham. Dan nak maki tuan-tuan. Orang berdosa, walau dia pendosa, ni cerita pendosa ni. Kita orang yang kita maki tu orang pendosa, apatah lagi orang yang bukan pendosa dah. Orang mukmin kita maki dia. Ini apa ni anak gini ke anak. Ya haula wala quwwata illa billah. Apatah lagi kita mengaitkan ibu bapa seseorang atas dosa anak dia. Ini langsung tak kena-mengena. Dosa anak ni ayah kamu tak ajar. La haula wala quwwata illa billah. Mana boleh tuan-tuan? Ini ustaz, ayah ni ayah tak betul ni. Dah tak. Biar dosa anak dia dengan dosa anak dia. Jangan libatkan dosa. Kita takut kita ni banyak bercakap sangat, tuan-tuan. Kita teruji dengan apa yang kita selalu cakap. Orang banyak sangat cakap orang ni rasuah, tuan-tuan. Khawatir Allah uji dia dengan rasuah. Selalu cakap kepada orang ni menipu, Allah uji dia dengan penipuan. Sebab ujian yang datang pada dia tak sama macam ujian yang datang pada kita. Kita kadang cakap cela orang macam contohnya wal-iazubillah, macam kita selalu memaki hangun golongan LGBT lah tuan-tuan, geng-geng macam kita kata sajad. Tuan-tuan duk maki-maki, memang kita tak terima dia punya hal dia tu, tapi bukan itu bukan keizinan kita maki dia dalam Facebook. Mana boleh tuan-tuan. Nanti kalau Allah uji kita tuan-tuan, ada keturunan kita yang ada naluri seperti itu, wal-iazubillah, kita minta jauh. Adakah kita terima orang maki anak kita yang seperti itu? Maknanya orang tu perlu pada pendedahan, perlu pada orang mari jumpa dia. Tapi keadaan dia ya, tu dosa. Kita jangan memperakui dosa pula. Tetapi dalam kita tidak memperakui dosanya, dalam keadaan dia terus berdosa, tak menjadi satu keizinan kepada kita nak maki dia. Ni syaitan ke ni apa? Ni masalah ni kita cerita, ni masalah masyarakat tuan-tuan. Masalah masyarakat, masalah dosa-dosa kering kita ni. Habis baca Quran dapat ke Muhammad Sajjad. Habis semayang sunat kita dapat ke dia. Habis.
Orang balik kepada Allah dalam keadaan muflis. Nabi tanya, siapa tahu tak siapa muflis? Sahabat kata, tak tahu ya Rasulullah. Sahabat jawablah, sahabat kata muflis tu orang yang tak ada harta lah. Tak ada harta lah. Dan hutang dia lebih daripada harta yang dia ada. Itu muflis. Nabi kata, tak. Bukan itu sebenar-benar muflis. Orang muflis, orang kembali ke akhirat, meninggal dunia, banyak amal soleh. Semayang fardu, semayang Jumaat. Masya Allah, kita lah tuan-tuan. Masya Allah, banyak baca Quran, banyak zikir Allah, waraknya, tawaduknya, didik anak-anak. Tapi ada satu masalah, dia duk suka kata ke orang, dia ada menzalimi orang, masalah dengan orang lain, dia feel habis tuan-tuan, dia punya amalan dia tadi, pahala-pahala diberi kepada orang yang dia zalimi. Pasal orang tu menuntut dia kan. Ni hadis yang kita baca tadi kan. Bila orang tu kita dah bercakap kepada dia lebih daripada apa yang sepatutnya, dia mari tuntut kita. Nak tuntut apa? Ke akhirat ni yang paling orang nak sekali pahala lah tuan-tuan. Dia tuntut pahala. Sampai dah habis dah pahala kita, sedangkan banyak lagi yang kita kata pada dia, dia akan tuntut pula apa? Apa tuan-tuan, last sekali. Dia akan kata, ya Allah, aku ni banyak menanggung dosa, tapi dia ni banyak lagi hak yang aku kena tuntut. Lalu, ya Allah, bebankanlah atas di dosa aku pula. Itu muflis, Nabi kata. Memang muflis lah. Muflis lah tuan-tuan. Hak bahagian kita dia ambil, kita tanggung pula bahagian dia. Jadi, ingat pesan Nabi SAW. Nabi suruh jaga lisan. Nabi pegang lisan kan? Nabi pegang lidah, Nabi keluarkan lidah dia, Nabi pegang. Nabi kata, inilah dia yang paling banyak bawa orang masuk dalam neraka. Lisan lah tuan-tuan, lisan. Hari ni yang buat kerja lisan, penulisan. Tulis. Dekat Facebook ni hari ni, kata, bukan kata dengan lisan lah, kata dengan penulisan. Ini yang buat kerja lisan. Kata, menulis dengan niat memang untuk nak mencela, macam talak lah. Talak kan jatuh dengan sebut tak? Lafaz tak? Talak jatuh tak dengan tulis? Jatuh. Dengan tulis pun jatuh, dengan WhatsApp jatuh. Apa tak jatuhnya? Jadi kalau dengan lisan itu namanya mencela, maka dengan penulisan pun nama satu celaan. Jadi kita jagalah tuan-tuan, jangan kita terbiasa dengan apa yang biasa ni. Orang kutuk, kita kutuk juga. Orang kutuk. Hari ni zaman dulu, selamat tuan-tuan. Zaman tok-tok kita tu tak ada WhatsApp, tak ada Facebook tak. Selamat tuan-tuan. Zaman kita ni tok-tok pun tak selamat tuan-tuan. Tok-tok pun main WhatsApp juga tuan-tuan. Tok-tok pun Facebook juga ada belaka tuan-tuan. Orang 80 ada dah Facebook. Payah nak selamat tuan-tuan. Untung orang zaman dulu tak. Untung tak ada orang pergi masjid, tak ada WhatsApp, tak ada Facebook. Memang kerja baca Quran gitu orang zaman dulu lah. Zaman tok-tok kita kan. Tak fikir dah pasal orang lain, tak tahu dah. Macam mana nak kata dia tak tahu? Kita hari ni tahu cerita orang duduk Kuala Lumpur tu, tahu belaka, artis-artis tahu belaka. Pasal ada pasal ada berita, ada internet apa hari ni. Dunia tanpa sepadan tu kita tahu tu. Zaman dulu seronok sebab dia tak tahu. Bila tak tahu tak payah nak kata. Hari ni banyak nak kata sebab banyak tahu. Masalah tu Ngaji dulu sedap ngaji tuan-tuan. Dulu sedap ngaji dulu. Sungguh. Kita sempatlah. Mana zaman kita ni bukanlah ngaji lama dah. Ngaji lewat lah tuan-tuan, lewat. Maknanya 1996 baru start belajar hafiz. 96 tu maksudnya. Bukan semua budak lagi sibuk dengan handset. Masa tu handset pun handset bapak besar, tak besar. Handset bukan handset jenis pecahnya. Handset yang kalau lepor ke anjing mati, handset okey. Sekarang ni handset sekarang ni banyak tak okey cepat pecah. Zaman tu itu belum zaman tuan-tuan lagi, tuan-tuan lama-lama lagi. Zaman tu pun kita mengaji seronok. Mengaji hafiz 96, 97, 98. Ngaji masa tu seronok pasal kita balik rumah, kita tak ada handset. Jadi duduk masjid baca Quran.
Jadi duduk rumah pun mantap je. Sama sekarang tuan-tuan, PKP baru ni, mak ayah takut PKP baru ni, takut mampulah anak aku balik mati aku. Madrasah aku tutup habis lah. Sebab apa? Teruk kat rumah tuan-tuan, pak ayah nak kawan. Sebab ada ni handset hari ni menyebabkan mak, ibu bapa apa dia, anak-anak tak apa minat borak dengan mak ayah. Betul tak tuan-tuan? Tak apa minat tuan-tuan. Dia tak apa minat. Dia zaman dulu kita ni seronok borak dengan mak kita ni. Seronok. Lain ni tak apa minat. Pasal kita tengah mak borak pun kita main handset. Bukan budak-budak je lah, sampai ke orang besar lah tuan-tuan. Mana mak borak kita duduk. Mana pergi ziarah mak tuan-tuan, tinggal handset, tak sabar bawa. Bawa dalam kereta. Maknanya bukan satu adat yang baik lah. Kalau mak tengah borak dah, anak pegang handset. Mak bercakap tapi mata kita ni tak pandang pada mak kita, mata kita pandang bawah. Ini satu musibah besar lah. Apatah lagi anak-anak kita lah, orang muda tuan-tuan, anak-anak kita, oh tu tak sayang. Maknanya lebih selesa bila keluarga datang sekarang ni, anak-anak kita tuan rumah tak keluar. Cuba tuan-tuan perhati, mana keluar? Dia dengan sepupu dia tak macam dulu. Dulu sepupu macam adik-beradik. Sekarang ni orang mari jadi macam gangguan. Orang mari di rumah, anak-anak berasa macam terganggu pasal dia ada kerja. Kerja ni PUBG apa benda bala ni kan, tengah perang. Kacau lah orang mari tengah perang. Tengah perang orang mari kacau. Suruh berair pula, dah tengah perang. Jadi anak-anak tak borak, keluarga jadi gitu, mari. Cuba tengok kat restoran tuan-tuan. Kita ni mari tak pergi kedai ni memang tempat nak lepak, bukan nak main set tu lah. Kedai ni sedap lepak. Zaman ulama hari ni lah tuan-tuan. Kalau zaman ulama dulu lepak lama-lama kedai, dia dah jadi tak adil dah. Tapi zaman ulama hari ni adil lagi, insya-Allah. Pasal urufnya tak nampak dah. Lepak lama-lama ni dia jadi macam satu benda yang menjatuhkan maruah. Tapi zaman dulu lepak kedai lama-lama jatuh muruah. Maknanya dia tak boleh riwayatkan hadis. Kalau dia riwayat hadis tak terima tuan-tuan. Kalau main gitu kok banyak tak boleh nak terima hadis belaka lah ni tuan-tuan. Jadi dia kata bila nampak keluarga datang tak, satu family duduk kat meja. Oh ni penuh depan mata kita. Duduk kat meja. Ayah pegang handset. Anak mak pegang handset. Anak besar sikit pegang handset. Tinggal anak kecil je lah hak duduk kat kursi baby tu. Tu je lah. Tu putus sebab tak reti handset lagi. Tu je tinggal terkotak-kantik, duduk tengok kiri kanan. Mak sibuk dengan Facebook dia, ayah dengan Facebook dia. Ni keluarga macam mana tuan-tuan? Kita ni jadi sedih ke budak tu pula? Maknanya gini budak membesar dalam keadaan gini. Jadi maknanya tidak mustahil nanti melahirkan anak-anak yang tidak ada peduli pada mak ayah. Sebab mak ayah memang dah ambil sikap awal lagi tak mempedulikan anak. Main nak borak dengan anak-anak tak ada dah. Nak borak ni makan apa tak ada. Oh kita ya Allah tak boleh tengok keadaan gitu. Tapi inilah negara kita. Ni keadaan yang kita tengah lalu. Baik. InsyaAllah kita berhenti sini tuan-tuan. Hajjaj bin Yusuf, insyaAllah kita akan masuk pada yang ke-8 insyaAllah. Yang ke-8. Naam. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.